Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 10 akan membentangkan rubrik pertandingan reka cipta dari bahan kita semula sempena Hari Sains dan Inovatif. Berikut merupakan nama-nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nazirul Azim, Muhammad Syauqi Daniel Najihah, Hamidah Nik Fatirah Syahira dan Nur Akilah. Namun, Nur Akilah telah menarik diri daripada program DPLI ini. Bagi pembentangan pada hari ini, terdapat 6 perkara yang akan kami bentangkan. Pertama, pengenalan berkenaan dengan program. Kedua, objektif program. Ketiga, rubrik analitik. Dan keempat, rubrik holistik yang merupakan penilaian yang akan digunakan bagi menilai rekaan yang dihasilkan oleh pelajar. Seterusnya, contoh rekaan kita semula yang boleh dihasilkan oleh pelajar dan akhir sekali, kesimpulan. Okey, baik, kita akan melihat berkenaan dengan pengenalan program. Pertama, tema. Tema program ialah From Waste to Wow. Membawa maksud apa-apa saja barang yang tidak boleh digunakan lagi tidak semestinya perlu berakhir di tong sampah, tetapi masih boleh digunakan dan diubah suai menjadi rekaan yang boleh diguna pakai semula. Oleh yang demikian, pelajar bebas untuk mereka apa-apa sahaja rekaan yang boleh diguna pakai semula. Kedua, berkenaan kategori. Kategori bagi pertandingan ini adalah berkumpulan yang dibahagikan kepada dua kategori iaitu menengah rendah dan menengah atas. Setiap kumpulan wajib memiliki 4 orang ahli. Seterusnya, bahan yang digunakan, peserta wajib menggunakan bahan-bahan kitar semula sahaja. Contohnya botol plastik, tin minuman, kotak, botol kaca dan surat khabar. Bagi tempoh masa, peserta diberi masa sebulan untuk menyiapkan rekaan bermula 1 Oktober 2023 sehingga 31 Oktober 2023. Seterusnya, objektif program. Terdapat 3 objektif yang telah digariskan. Pertama, menggalakkan cetusan idea baru dan kreativiti untuk menghasilkan rekaan daripada bahan kitar semula. Menerusi program ini, sekolah dapat menerapkan elemen merentas kurikulum kepada pelajar menerusi elemen kreativiti dan inovasi. Pelajar dapat menggunakan kebolehan mereka untuk berimajinasi bagi mengumpul, mencerna dan menjana idea untuk mencipta sesuatu yang baru. Kedua, memupuk kesedaran pelajar mengenai amalan kitar semula dalam kehidupan. Ini juga merupakan salah satu daripada elemen merentas kurikulum melalui kelestarian alam sekitar dan akhir sekali memupuk semangat kerjasama di kalangan pelajar melalui tugasan berkumpulan. Sifat bekerjasama dan bekerja dalam satu kumpulan amat penting untuk dipupuk sejak dari awal persekolahan atau zaman persekolahan lagi. Seterusnya kita akan lihat berkenaan rubrik analitik. Rubrik analitik merupakan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Bagi menilai reka cipta bahan kitar semula ini, kami telah membina rubrik analitik berdasarkan 4 tahap penilaian iaitu cemerlang, baik, sederhana dan lemah. 5 kriteria telah dipilih bagi penilaian ini. Pertama, keaslian idea. Menerusi kriteria ini, kami ingin menilai sejauh mana rekaan yang dihasilkan adalah cetusan idea peserta sendiri atau diciplak dari mana-mana rekaan sedia ada. Kedua, bahan yang digunakan. Menerusi kriteria ini, kita ingin mengenal pasti atau menilai sejauh mana peserta berjaya untuk menggunakan bahan kitar semula dalam menghasilkan rekaan. Ketiga, kekemasan dalam menghasilkan rekaan. Keempat, kreativiti yang dapat ditonjolkan menerusi rekaan yang dicipta. Dan kelima, ketahanan dan kualiti di mana kami ingin menilai sejauh mana rekaan yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Untuk mendapat tahap cemerlang bagi kriteria keaslian idea,
Peserta berjaya mengolah sumber idea dengan sangat baik berdasarkan pelbagai rujukan. Rekaan yang dihasilkan adalah berdasarkan cetusan idea baru peserta sendiri. Di tahap baik pula, peserta dapat mengolah sumber idea dengan baik berdasarkan beberapa rujukan. Rekaan yang dihasilkan adalah berdasarkan beberapa rujukan tetapi mengalami sedikit pengubahsuaian. Di tahap sederhana, peserta dapat mengolah sumber idea berdasarkan sedikit rujukan. Rekaan yang dihasilkan hampir serupa dengan rekaan sedia ada. Akhir sekali, di tahap lemah, peserta lemah dalam pengolahan sumber idea. Rekaan yang dihasilkan adalah 100% diambil dari sumber lain atau rekaan sedia ada. Seterusnya, bagi kriteria bahan yang digunakan, untuk mendapat tahap cemerlang, peserta perlu menggunapakai 100% bahan kitar semula dalam penghasilan rekaan. Di tahap baik, peserta menggunapakai antara 70% sehingga kurang daripada 100% bahan kitar semula. Di tahap sederhana, peserta menggunapakai antara lebih daripada 50% sehingga kurang daripada 70% bahan kitar semula, dan di tahap lemah, peserta menggunapakai kurang daripada 50% bahan kitar semula. Bagi kriteria kekemasan untuk mendapat tahap cemerlang, rekaan yang dihasilkan perlulah kemas dan teliti serta menggunakan bahan kemasan yang berkualiti. Bagi tahap baik, rekaan yang dihasilkan kemas tetapi kurang rapi dan menggunakan bahan kemasan yang kurang berkualiti. Bagi tahap sederhana, rekaan yang dihasilkan kurang kemas dan menggunakan bahan kemasan yang tidak berkualiti. Di tahap lemah, rekaan yang dihasilkan tidak kemas dan bahan kemasan yang digunakan tidak berkualiti dan tidak sesuai. Bagi kriteria kreativiti, untuk mendapat tahap cemerlang, rekaan yang dihasilkan sangat kreatif, menarik, unik dan menonjolkan ciri-ciri inovasi yang tinggi. Bagi tahap baik, rekaan yang dihasilkan kreatif, menarik, unik dan sedikit ciri-ciri inovasi. Bagi tahap sederhana, rekaan yang dihasilkan biasa tanpa ciri-ciri inovasi. Dan akhir sekali, di tahap lemah, rekaan yang dihasilkan tidak menarik dan tidak menunjukkan rupa rekaan. Bagi kriteria yang terakhir iaitu ketahanan dan kualiti, untuk mendapat tahap cemerlang, rekaan yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Bagi tahap baik, rekaan yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik tetapi kurang daya tahan. Bagi tahap sederhana, rekaan yang dihasilkan dapat berfungsi dengan baik tetapi kurang daya tahan dan kurang selamat untuk digunakan. Dan di tahap lemah, rekaan yang dihasilkan tidak berfungsi dengan baik dan tidak selamat untuk digunakan. Seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan rubrik holistik. Rubrik holistik merupakan penilaian secara menyeluruh mengenai perbandingan antara 4 skor yang telah dipilih. Bagi mendapat skor cemerlang atau tahap cemerlang, penghasilan rekaan yang sangat kreatif, menarik, unik dan memiliki ciri-ciri inovasi yang tinggi melalui pengolahan idea baru berdasarkan pelbagai sumber rujukan. Peserta berjaya menggunakan 100% bahan kitar semula dalam penghasilan rekaan dan pemilihan bahan juga bersesuaian dengan fungsi rekaan. Selain itu, rekaan yang dihasilkan mempunyai daya tahan yang tinggi dan selamat untuk digunakan. Di tahap baik, penghasilan rekaan yang kreatif, menarik, unik berdasarkan beberapa rujukan dengan sedikit penambahbaikan.
peserta berjaya menggunakan antara 70% sehingga kurang daripada 100% bahan kitar semula dalam penghasilan rekaan. Rekaan yang dihasilkan kemas tetapi kurang rapi dan menggunakan bahan kemasan yang kurang berkualiti. Rekaan dapat berfungsi dengan baik tetapi mempunyai daya tahan yang kurang. Seterusnya, di tahap sederhana, penghasilan rekaan yang hampir serupa dengan rekaan atau bahan sedia ada, peserta menggunakan antara 50% sehingga kurang daripada 70% bahan kitar semula dalam penghasilan rekaan. Rekaan yang dihasilkan kurang kemas dan mempunyai daya tahan yang rendah dan kurang selamat untuk digunakan. Dan akhir sekali di tahap lemah, penghasilan rekaan yang dengan pengolahan idea yang lemah kerana reka bentuk adalah 100% seperti rekaan atau bahan sedia ada. Penghasilan rekaan tidak berjaya menepati objektif pertandingan kerana penggunaan bahan kitar semula yang kurang daripada 50%. Rekaan yang dihasilkan tidak menarik dan tidak menunjukkan rupa bentuk rekaan. Kualiti rekaan sangat rendah kerana tidak berfungsi dengan baik dan tidak selamat untuk digunakan. Seterusnya, kita akan melihat antara contoh-contoh rekaan bahan kitar semula yang boleh dihasilkan oleh para pelajar. Kesimpulan pembentangan pada kali ini ialah pembinaan rubrik adalah sangat penting untuk membantu proses penilaian dilakukan secara adil dan saksama. Ia memudahkan para juri untuk membuat penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Ia juga dapat menjadi rujukan kepada peserta untuk memperbaiki hasil kerja mereka pada masa akan datang. Dari segi pertandingan pula, pertandingan reka cipta ini dapat menggalakkan minat murid untuk melaksanakan eksplorasi idea mereka dengan bijak dan dapat meningkatkan daya pemikiran murid dengan lebih kreatif dan inovatif. Pihak sekolah dapat melahirkan murid-murid yang berinovasi dan terbuka pemikiran mereka untuk mereka sesuatu ciptaan yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain selain membudayakan amalan kitar semula dalam kehidupan sehari. Sampai di sini saja pembentangan kami.